Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wal tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Mana doa tu? Tahu dah. Tak tahu. Berah. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, wal hayatu tu eja nyata marbutah lah, macam kat tepi tu, bukan nyata mabsutah. Wal hayatu tu kira banyak hayat, baca nyata marbutah. Wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Artinya, kata syarih Al-Syekh Mahmud Saman Al-Kati rahimahullahu ta'ala, artinya dan yang ke-10 hayat. Mulanya eja ngata marbutah, bukan ta mabsutah. Iaitu hayat tu hidup, yakni perhidup, dengan sifat perhidup. Allah hidup. Hidup tu thamaratus sifah, dan dia tidak ada ta'alluq yang boleh kita katakan menghidup. Tidak ada, kerana menghidup tu kerja kudrat, berkehendak untuk menghidup itu kerja iradat. Itu hidup ni samaratus sifah. Yang nak sifat maknanya perhidup. Hidup ni bukan wujudi, yang wujudinya perhidup. Khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala menciptakan perhidup dan mati. Tu. Dan iaitu hidup, tiada ta'alluq ia hidup dengan suatu, yakni suatu daripada perkara wajib ke, perkara mustahil ke, perkara harus ke, perkara mungkin ke, perkara mawjud ke, tidak ada. Kerana dia hanya sabit dan ada di zat Tuhan sahaja. Dia tidak ada talabus sifati amran zaidan ala zat, tidak ada.
Dia sahaja sifat ma'ani yang sabit dan ada di zat semata-mata tanpa ada fungsi dan kerja tugas yang lain. Kata syarih, wa qala syarihu rahimahullah, kata Syekh Mahmud Saman Al-Kati Al-Azhari Al-Farlisi rahimahullahu ta'ala, qala syarih, al-hayatu sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidhatihi ta'ala tusahhihu liman qamat bihi ay yattasifa bil qudrah ta'wil masdar jadi maf'ul tusahhihu. Biasa kalau kita aqidatul najin disebut tusahhihu liman qamat bihil idraka. Ini ayat tasifa ta'wil masdar ittasafa yattasifu ittisafan ay ittisafahu, bersifatnya Allah Ta'ala bil kudrati dengan kudrat, wa ghairiha wa ghairil kudrah minas sifati daripada beberapa sifat yang lain. Dalam kita terjemah sifatun tusahhihu biha tusahhihu ma qamat bihi tusahhihu liman qamat bihi al-idrak wa mithluhu dan seumpama idrak seperti kudrat iradat. Idrak itu ilmu sama basar. Jadi tidak akan sabitnya sama basar kalam, sama basar ilmu dan juga kudrat iradat dan sebagainya tanpa ada sabit sifat hayat. Maka arti kata syarih itu, bermula hayat itu iaitu hayat satu sifat. Dia merupakan satu sifat. Okay. Kalau hidup pun, kalau kita terjemah hidup pun, dia tak rujuk pada banyak sifat. Tapi bila rujuk kepada sifat lain, dia merujuk pada banyak sifat. Contoh mendengar Allah banyak, berkuasa Allah banyak, berkehendak Allah banyak, mengetahui Allah banyak. Tapi kalau hidup ni dia slow sikit. Sebab hidup ni memang satu pun, dia tak banyak mana. Cuma dia akan gelecoh bila mana, bila kita kata wujudiyatun. Dan sifatun tu boleh kita kata sifatun situ ai sifatun zat, sifat yang merujuk pada zat. Kalau hidup tu tak merujuk pada zat dah. Dia merujuk kepada diri perbuatan tu bekerja, iaitu sifatul fi'li dah tu. Sifat merujuk kepada suatu perbuatan, iaitu hidup, perbuatan hidup. Itu sabit pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bila kata wujudiyatun, keluar selalulah ayat itu iaitu satu sifat yang wujudi. Keluar hidup kan wujudi. Wujudi ay mansubun ilal wujud, yang dinisbahkan kepada ada. Yang qadim yakni yang qadim yakni yang tiada mula. Perhidup Allah tiada mula, hidup Allah pun tak ada mula. Perhidup Allah selama-lamanya, hidup Allah pun selama-lamanya. Tu. Yang berdiri yakni yang ada ia sifat hayat itu dengan zat Allah, yakni pada zat Allah Subhanahu wa taala. Berdiri mana ada. Hidup tiada di Tuhan, hidup tiada di kita, hidup tiada di Allah Ta'ala. Hidup itu amrun i'tibari. Faham satu benda tu kalau bercakap, hidup lah tu. Faham satu benda tu kalau bergerak-gerak, hidup lah tu. Faham satu benda itu, dia itu berlari, hidup lah tu. Tu faham daripada sesuatu yang lain, faham benda lain. Tu dia panggil amrun i'tibari lah, faham tu. Jadi hidup ni dia bukan benda ada. Yang adanya ialah sifat yang ada. Sebab tu hidup itu, hayat itu kita terjemahkan berhidup. Tu. Yang mensahihkan, yang mensahihkan la'alla as-sawab mensah ataupun mensahkan boleh juga. Yang mensahkan ia sifat hayat bagi hayat itu. Yang mensahkan ia sifat hayat bagi mereka yang berdiri yang berdiri ia mereka itu dengan dia dengan sifat hayat. Sekejap. Yang berdiri ia sifat itu dengan dia dengan zat. Itu.
Sebab ikut ku Arab tu lah, tusahihu liman qamat bihi. Kalau dalam kitab Al-Tajin, man qamat bihi al-idraka, ay tusahihu al-idraka liman qamat bihi, ay qamat as-sifatu bihi bidzat. Tu. Yang ni yang berdiri ia sifat itu dengan dia, yakni padanya, pada zat. Mensahihkan apa? Mensahihkan apa? Maf'ulun bih, bahawa bersifat ia Allah dengan kudrat, dan lainnya lain daripada kudrat, daripada segala sifat idrak. Dia kata gitu. Seolah-olah alif lam di situ alif lam lil ahdi zihni, ataupun alif lam ganti pada mudhaf ilaih yang mahzuf, taqdiruhu sifatul idrak. Kalau kita lain, kita boleh analisiskan ibarat dia begini. Ibarat dia mensahihkan sifat idrak, dan seumpama sifat idrak yang berhajat kepada sifat hayat, contoh kudrat dan iradah, dia akan kata gitu. Dalam kitab Durus Samin kata gitu, dalam kitab Aqidatin Najin kata gitu, dalam kitab Sirajul Huda pun kata begitu. Berbeza dengan Khulasah As-Saniyah ni, dia lain sikit. Dia kata yang adanya sifat itu pada zat dengan kudrat. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, dan selain daripada kudrat, daripada segala idrak. Dia terbalik pula. Biasanya orang kata idrak dulu. Idrak barulah yang semisal dengan idrak, seperti kudrat dan iradat. Tak apalah, ala kulli hal sah makna. Sah dan makna tu. Jadi sifat hayat itu mensahihkan, mengesah dan mensahihkan itu, yakni pada tertib akal kita lah. Dari sudut nak faham hakikat zat Tuhan, sifat Tuhan yang berfungsi macam mana. Hakikat sifat Tuhan tak boleh nak tahu, tapi kita tahu melalui proses akal kita berfikir dan belajar. Kata mesti Allah Ta'ala bersifat sekian-sekian, sabit sekian-sekian, sebab sekian-sekian. Mesti sabit sifat kudrat, sifat hayat kerana kita sabit sifat kudrat. Mesti sabit sifat iradat kerana kita sabit kata alam ni ada dengan kudrat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buat dengan kudrat Allah Ta'ala, mesti ada kehendak. Sabit sifat iradat pula, sabit iradat tidak boleh sabit iradat melainkan ada pengetahuan. Ini seolah-olah itu tertib. Jadi Qidatul Najid jawab dah, itu tertib dari sudut akal. Bukannya hakikat Allah Ta'ala begitu, hakikatnya sekaligus semualah. Kata syarih rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan bermula makna keadaannya, keadaan hayat itu tiada ta'aluk ia hayat dengan suatu. Apa maksud dia? Iaitu makna keadaan tiada ta'aluk ia dengan suatu tu, bahwasanya hayat tiada menghendaki ia hayat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya, yang tiadanya sifat hayat tadi dengan zatnya, yakni pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuktah. Dia tidak ada macam sifat ma'ani lain. Dia bukan ada tugas yang lain, tidak ada. Tugas dia hanya sabit dan ada di zat, sudahlah, titik, nuktah situ. Dan adapun bermula sifat yang ta'aluk, maka iaitu sifat yang ta'aluk, yang berta'aluk lah, iaitu yang menghendaki ia sifat itu akan perkara yang lebih atas berdirinya, yakni atas perkara, atas adanya sifat tadi dengan zatnya, yakni pada zatnya Allah Ta'ala. Yakni menghendaki ia, maka itu yang menghendaki talabulah. Yang menghendaki ia sifat akan perkara, yakni akan satu perkara yang lebih yang lebih, yakni akan sebagai kehendak yang lebih atas berdirinya, yakni atas adanya sifat tadi dengan zatnya, yakni pada zatnya Allah Ta'ala. Itu terjemah ku Arab. Talabus sifati amran zaidan ala zat, ay talaban zaidan ala zat. Kemudian kata syarih rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka ilmu mathalan, ay mathaltu mathalan, maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf, yakni maka bermula ilmu mathalan, ilmu mubtada, berdiri ia, khabarnya berdiri ia, yakni ada ia sifat ilmu pengetahuan tu dengan, yakni pada zatnya, zat Allah,
dan menghendaki ia sifat hayat, sifat ilmu tadi akan perkara yang mengetahui ia sifat, yakni zat Allah yang bersifat pengetahuan itu dengan perkara tadi, dengan ilmu tadi. Dia tidak ada maf'ul situ tu. Perkara yang mengetahui ia Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ilmu akan perkara itu dengan sifat ilmu. Itu. Kita kata asal rujuk dhamirnya mengetahui ia ilmu lah. Cuma kita bagi faham sikit, kita bagilah mengetahui ia ilmu, yakni mengetahui oleh Allah dengan sifat ilmu akan perkara tu dengan sifat ilmu. Habis. Tu dia panggil ta'aluk. Jadi mengetahui, terjemah tu maksud dia melajak, dia tajawuz, dia muta'addi. Ini dia melampaui dengan benda lain. Maka sebab tu ada imbuhan tu. Kalau semata-mata kuasa ataupun tahu tu tidak ada mengetahui, maka dia tidak berkaitan dengan ta'aluk. Dengar tak berkaitan dengan ta'aluk lagi. Lihat tak berkaitan dengan ta'aluk lagi. Kehendak tak berkaitan dengan ta'aluk lagi. Kuasa tak berkaitan dengan ta'aluk lagi. Tapi kalau berkuasa, berkehendak, mengetahui, mendengar, melihat, ayat di imbuhan depan tu, itu merujuk kepada zat, sifat Allah Ta'ala tu sudah berta'aluk. Kemudian i'lam, ketahui olehmu akan bahawasanya dhamirul hal wa sya'an, ta'aluk itu hakikat ia ta'aluk pada ta'aluk tanjizi jua. Ketahui olehmu akan bahawasanya ta'aluk itu hakikat ta'aluk itu pada ta'aluk tanjizi jua, iaitu ta'aluk yang berbuat. Ni nak bincang ta'aluk tu berapa lah ni, zahirnya ni. Jadi dikata ketahui olehmu akan bahawasanya sya'an ta'aluk itu hakikat ia pada ta'aluk tajizi had jua. Yani hakikat ta'aluk itu pada ta'aluk tajizi jua. Yani ta'aluk yang lulus, iaitu ta'aluk dengan berbuat, iaitu ta'aluk tajizi itu ialah ta'aluk dengan berbuat. Mana lulus. Sama ada tajizi itu qadim ataupun tajizi itu baharu, dua-duanya tu dengan makna buat atau lulus. Padan dah bukan padan batut lah, dia buat memang sungguh lah, terperinci. Buat di sini kalau nisbah kudrat buatlah, nisbah kehendak sifat iradat pula berkehendak. Lulus berkehendak. Kalau sifat pengetahuan pula lulus mengetahui, yakni mengetahui secara terperinci ila akhirih. Adapun itlaq, yakni disebutkan ta'alluq atas saluhi, maka iaitu ta'alluq atas saluhi, sifat pada azali bagi suatu. Yakni sabit yang sifat itu sejak azali pada suatu. Tapi bukan bermakna kalau tak ada sifat saluhi ni makna dia tidak qadim sifat tu, bukan. Kalau saluhi ni dengan makna salahiyatus syai'i, kebolehan terhadap sesuatu. Jadi kebolehan ni ada sifat yang tak boleh nak sabit je saluhi. Contoh sifat ilmu tak boleh kata saluhi kerana boleh jadi padan dia itu jahil. Adapun sifat lain, sifat kudrat boleh, sifat iradat boleh, sifat hayat tidak ada, sifat kalam boleh, sifat sama' boleh, sifat basar boleh. Jadi sifat hayat dia ada ta'aluk. Sebab tu sifat ilmu tak boleh kata saluhi atas pandangan mu'tamad, kerana dia itu menunjuk kepada Allah Ta'ala terdahulu jahil. Dengan mana boleh tahu, boleh tidak, boleh tahu, boleh tidak. Kebolehan tahu, kebolehan tidak tu, itu jahil. Tu. Iaitu ta'aluk dengan berbuat. Adapun itlaq ta'aluk atas saluhi, maka iaitu sifat pada azali bagi suatu atau atas keadaan suatu itu, di dalam genggaman kedrat iradat Allah. Tu qabdah tu. Maka itlaq itu, okey, kejap. Azali bagi suatu atau atas, yakni atau itlaq ta'aluk itu atas keadaan suatu itu di dalam genggaman kudrat iradat Allah Ta'ala.
Titik. Maka itlaq kata keadaan suatu itu di dalam genggaman kudrat iradat itu majazi jua. Ni tak sebut dalam Qidatul Najm ni, tapi kita sebut huraian. Kita kata dulu kudrat itu ada ta'aluk tajizi, ada ta'aluk majazi, ada ta'aluk hakiki. Ta'aluk majazinya ta'aluk qabdah, ta'aluk hakikinya ta'aluk yang itulah apa nama tu, ta'aluk hakikiyah tu tanjizi hadis tu dia buat sungguh, dia mengadamkan sungguh. Tapi kalau ta'aluk qabdah dia tahan dan biar. Tu istilah dia tahan dan biar keadaan alam ni tiada, dia tahan dan biar keadaan alam ni berterusan ada, dia tahan dan diam, dan dia tahan dan biar kata makhluk ni tiada semula. Tu tanji majazi tu. Ni Aqidatul Najm tak ada. Jadi kata i'lam ketahui olehmu akan bahawasanya ta'aluk itu hakikat ia pada ta'aluk tajizi jua, iaitu ta'aluk dengan berbuat. Itu dia panggil ta'aluk yang hakiki. Itu kena pada majazi. Adapun soluhi dia kata soluhi kena kepada sifat itu, nak kata sifat tu azali bagi suatu. Sifat pada azali bagi suatu. Yang ni dia sudah bertakluk sejak azali pada sesuatu secara soluhi. Tapi yang betul-betul ta'aluk hakikinya tanjizi hadis, kerana itu yang menunjukkan kerja kudrat, itu yang menunjukkan kerja sifat tu. Jadi apa sahaja yang tak ada ta'aluk tanjizi, semua berta'aluk dengan tanjizi. Kudrat ada tanjizi hadis, iradat ada tanjizi qadim, ilmu ada tanjizi qadim, hayat tak ada, sama ada tanjizi qadim, ada tanjizi hadis, basar ada tanjizi hadis, tanjizi qadim, kalam ada tanjizi qadim, tanjizi hadis. Tu tak betul lah. Tanjizi qadim, tanjizi hadis. Kalau tanjizi hadis tu nisbah apa dia? Nisbah kena ada mukhatab pada amar dan nahi. Soluhi pula sebelum mereka ada, sebelum mukhatab ada, maka tidak ada amar dan nahi. Kebolehan ada amar dan nahi itu soluhi qadim pada sifat kata Allah. Lepas ada mereka, barulah bercakap tanjizi hadis berkenaan dengan amar nahi. Tu syairah. Kalau Maturidiyah dia tak kisah masuk semua tanjizi qadim, amar ke nahi ke, dia tak syarat ada mukhatab. Hak tu lebih jelas bila kita hurai kalam nafsaniyah. Maknanya siap dah sedia kala lagi amar nahi wa'ad wa'id dan sebagainya, sedia kala lagi pada sifat kalam Allah, kalam nafsani. Sebab kalam Allah yang satu tu itu wujudi, dia tidak ada, dia wujudi satu ya. Sifat perkata Allah. Jadi macam mana kita nak hurai Allah Ta'ala bertaluk tanjizi qadim, bagaimana siap dah sedia kala apa yang Allah Ta'ala nak cakap dari sudah amar nahi wa'ad wa'id. Dengan mana tu kalam nafsani, iaitu siap dah sedia kala apa yang Allah nak cakap, itu tanjizi qadimnya. Bukan dia cakap dah. Tanjizi qadim mana Allah cakap dah gunggang-gunggang, bukan. Tak ada dia cakap gunggang-gunggang. Tu Kemana siap dah sejak azali. Cuma Asy'ariyah kata okey, siap dah sejak azali amar dan nahi, tapi dengan syarat sebelum ada mukhatab dah. Selepas ada mukhatab berlakulah amar nahi itu tanjizi hadis. Ala kulli hal tanjizi itu itulah hakikat ta'aluk sifat tu. Sifat berta'aluk dengan hakikinya, iaitu dengan tanjizi. Adapun soluhi nak mengatakan sifat itu ada sabit sejak azali terhadap sesuatu, kebolehan sesuatu. Qabdah pula ta'aluk majazi. Habis. Tanbihun ay hadza kalamun munabbihun liman ghafala. Bermula ini suatu kalam yang beri peringatan ia kepada orang yang lupa. Bermula ta'rif hayat yang disebut itu iaitu ta'rif hayat. Bermula ta'rif hayat yang disebut itu iaitu ta'rif hayat disebut bagi hayat yang qadim jua. Yang kata sifatun tusahhihu biha al-idrakat, tusahhihu liman qamat bihi al-idrakah. Sifat yang mengesahkan akan idrak dan seumpama idrak bagi zat yang bersifat dengan dia. Kata apa? Ini untuk hayat je. Maka jika engkau tinggalkan daripada ta'rif itu lafaz qadimah, kalau kita buang, tinggal mana buang, niscaya adalah ia ta'rif hayat itu ta'rif bagi hayat yang baru pula.
Jadi kalau kita buang tadi kita kata sifatun wujudiyatun qadimatun. Kalau buang qadimatun ya sah dah untuk baru. Sah dah untuk baru. Jadi kalau kita tak kata qadimatun, boleh pergi pada ihtimal baharu boleh, takrif untuk baharu boleh, takrif untuk qadim boleh. Tapi bila sebab kita kata qadimatun, terkeluarlah. Terkeluarlah dia masuk manik, dia menghalang daripada benda baharu masuk dalam takrif. وهي ليست نفس الروح ولا ملازمة لها عقلا بل يجتمعان عادة ويصح افتراقهما وهي apa dia hayat tu Tuhan lah. Ma hiya hayatul qadim, apa hayat yang qadim tu? Kalau dia kata wahia mubtada dan bermula, kita tak terjemah lagi lah. Wahia laisat, tu jumlah khabar hiya. Laisat ay laisat nafsar ruh, silap baca. Ay laisat al hayatu nafsar ruhi, bukanlah hayat itu nafsar ruh, diri ruh. Nafsa isim laisa, khabar laisa. Laisat mami mustatir kembali pada hayat, itu isim laisa. Jadi laisa ni khilaf ulama, iaitu haraf ke fi'il. Ada ulama pandangan pertama kata haraf sebab dia tak boleh tasrif banyak sangat macam fi'il. Dia kata fi'il sebab dia ada wazan, dia boleh wazankan sebagai fi'il madhi. Laisat tu maksudnya dia meraihkan hiya, laisat fa'alat. Ini khilaf. Itu disebut dalam syarah al-mutammimah. Laisa nafsar ruh, bukanlah hayat itu diri ruh, bukan. Ruh lain, hayat lain. Kerana apa? Kerana ada sahaja Allah Ta'ala letak hayat pada benda yang tidak ada ruh, seperti jamadat. Wala mulazamatan lah bacanya. Wala mulazamatan, itu ataf nafsur ruh, dan bukanlah hayat itu melazimi baginya, bagi ruh itu, aqlan, pada sudut akal. Itu gedok tu. Dia akan datang lah. Asal gitu. Bal yajtami'ani, bukan dia melazimi ruh. Hayat tu bukan melazimi ruh dan bukannya diri ruh, kan. Lepas tu bal idrab intiqali. Bal yajtami'ani, bahkan yajtami'ani, berhimpun kedua-duanya, ruh dan juga hayat itu, adatan ay fil adati, adatan ay fil adati, adatan nisbah ay min jihati al-adah, tambis i'rab tambis boleh, adatan ay fil adati boleh, adatan ay a'ni adatan, maf'ul mutlaq maf'ul bil fi'il mahdhuf boleh. Macam sebalatan masih lah, lughatan wa syar'an sama saja. I'rab dia ada 4. Boleh pi tambis, boleh pi maf'ul bih li fi'il mahdhuf, boleh pi kepada hal, boleh pi kepada mansub binazil khafid. Kalau hal adatan ay hala kaunihi adatan. Wa yasihhu iftiraquhuma, iftiraqu fa'il yasihhu huma mudhafu ilaih, dan sah oleh berpisah keduanya, nyo hayat dan ruh, boleh. Artinya bermula hayat yang baharu, iaitu hayat yang baharu, tiada ia hayat yang baharu, diri ruh, bukan diri ruh, dan tiada melazimi ia hayat yang baru baginya, bagi ruh, pada akal, nisbah pada akal. Bahkan tetapinya berhimpun kedua, yakni ruh dan hayat itu, pada adat sahaja macam kita, dan sah pula bercerai oleh keduanya, ruh dan juga hayat. Kita ni sah bercerai ni, boleh saja Allah Ta'ala letak ruh itu, sifat hayat tu bukan pada ruh, tapi secara adatnya manusia ni contohnya, atau zul hayah yang punya kehidupan, hayawan, Allah Ta'ala letaklah sifat perhidup tu di ruh. Tapi kalau jamadat, Allah Ta'ala letak dia sifat perhidup itu bukan dengan ruh. Sebab tu itu untuk yang bergerak dan bercakap, seperti batu-batu yang kita baca tarmasi tu, batu-batu yang berzikir di tangan Nabi SAW, pokok yang mari pada Nabi SAW, pokok yang beri salam kepada Nabi SAW, tu asalnya dia tidak ada ruh, memang tidak ada ruh. Lepas tu Allah Ta'ala letak sifat perhidup yang tanpa ruh, dia boleh hidup, cakap dan sebagainya.
Maka sungguhnya sya'an Allah Ta'ala telah menjadi hayat, yakni telah menjadikan ia Allah akan hayat pada kebanyakan daripada kayu, batu, beberapa mu'jizat. Tambah satu lagi dalam kitab Sirajul Huda semalam, yakni dan juga karamah. Karamah nisbah orang soleh lah, mukjizat nisbah Nabi dan Rasul terjadinya. Dan kata kita qul tu boleh jadi pada semua tahap yang khariqul lil ada, istidraj ke, ma'unah ke, apa-apa yang luar biasa macam biasa. Contoh, kalau contoh dia itu sultan yang zalim, tiba-tiba dia ambil batu bercakap dengan dia. Hak tu seolah-olah dia tu keramat lah. Bukan keramat kerana dia zalim. Itu mungkin jadi istidraj. Nak menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala lagi. Ala kuliha itu khamrun khariqun lil a'dah. Maka dan seperti mengucap tasbih anak batu ni batu yang kecil. Dalam kitab, apa nama? Dalam kitab Aqidatul Najin dia kata batu yang seni-seni, batu yang halu-halu. Di dalam tapak tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cantik dia punya khat sallallahu alaihi wasallam. Dia tobok gitu. Dia cop gitu. قال المصنف رحمه الله تعالى والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات. Artinya, arti kata musannif itu dan yang ke-11-nya sama', iaitu sama' itu mendengar, yakni pendengar dengan sifat pendengar. Allah boleh dengar. Allah dengar apa? Allah mendengar perkara yang ada. Ini terjemah tasamuh, terjemah bertolak ansur sahaja, bukannya tepat kepada ta'rif al-mu'arrif yang dikehendaki atau al-qawlus syarih yang dikehendaki. Tu. Sebab apa? Sebab mendengar itu bukan satu sifat, dia sifatul fi'li yang banyak. Mendengar Allah bukan wujudiyah. Mendengar Allah amrun i'tibari. Mendengar Allah bukan ada di zat Tuhan. Pendengaran Allah yang ada di zat Tuhan. Mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak baqa kerana boleh habis mendengar Allah Ta'ala. Dan juga tidak qidam kerana boleh habis lah. Kerana boleh habis mendengar Allah. Allah Ta'ala mendengar kita pukul 4 pagi tadi, sekarang tak dengar dah. Yang 4 pagi tu Allah Ta'ala dengar hak pukul 7 sekarang. Mendengar Allah pukul 4 pagi sudah habis dan lenyap. Masuk pula mendengar Allah yang pukul 7 ni. Jadi Allah Ta'ala sudah tidak dengar apa yang berlaku pukul 4 tadi. Dah. Sebab apa? Sebab dah dengar dah. Sekarang Allah dengar sekarang ni pukul 7. Dan pukul 9 pagi sekarang ni Allah Ta'ala tak dengar lagi kerana belum berlaku. Dia ada tanjizi hadis. Dia Allah Ta'ala tidak mendengar dah apa yang tidak mendengar dengan mana habis dah. Allah Ta'ala habis dah dengar hak pukul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sekarang Allah Ta'ala dengar hak pukul 7. Dan Allah belum dengar lagi hak pukul 8, 9, 10, 11, 12. Jadi apa? Itu mendengar. Boleh habis, boleh hilang, boleh mari balik. Boleh habis, boleh hilang, mari balik. Tapi pendengaran Allah pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 7, pukul 9, pukul 10 ada sabit di zat. Itu yang nak tu. Jadi mendengar tu bukannya ada. Jadi habis. Dan yang ke-12 basar, iaitu melihat, yakni pelihat dengan sifat pelihat. Allah boleh lihat. Allah lihat apa? Allah melihat perkara yang ada. Okey. Allah Ta'ala melihat perkara yang ada, melihat perkara yang ada. Jadi melihat bukan satu sifat, bahkan dia sifat perbuatan yang banyak. Melihat bukan wujudi, dia amrun i'tibari. Melihat bukan ada di zat, pelihat ada di zat. Melihat Allah Ta'ala itu baru lagi pula biasa. Allah Ta'ala melihat pukul 3 tadi. Sekarang pukul 7 dah. Makna sudah binasa melihat Allah pukul 3 tadi. Hilang, habis, binasa dah. Melihat Allah pukul 3 tadi. Tak lihat dah lah pukul 3 tu. Sekarang ni tidak melihat lagi pukul 3 jadi apa? Sekarang ni Allah Ta'ala tak melihat dah pukul 4 jadi apa? Sekarang ni Allah Ta'ala tak melihat dah pukul 5 jadi apa? Kerana sudah lihat dan habis.
Sekarang ni Allah lihat pukul 7 jadi apa. Allah Ta'ala belum lihat pukul 8 jadi apa. Pukul 9 jadi apa. Pukul 10 jadi apa. Allah tak lihat lagi. Tapi sifat pelihat pukul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai bila-bila. Daripada dulu zaman azali sampai bila-bila. Itu sabit dan ada. Tu. Melihat yang ta'aluk keduanya sifat sama' dan basar itu dengan sekalian yang mawjud, yakni atas pandangan mu'tamad, atas pandangan qala ba'dul ulama mithlu Imam Sa'aduddin At-Taftazani, itu dia kata bertakluk sama dengan masmu'at, dengan benda yang boleh didengar sahaja, iaitu suara. Cuma mendengar suara Allah dengan mendengar suara kita berbeza. Mendengar suara Allah tidak terbatas, kita ni terbatas. Ala kulli hal dirad ulama, dikritik ulama kerana Imam Sa'aduddin At-Taftazani sudah menggunakan qiyasul syahid ala qiyasul ghaib ala syahid, mengkiaskan yang ghaib atas yang ada sekarang ni. Maka tak boleh di sini. Begitu juga Imam Sa'aduddin At-Taftazani, dia kata ta'aluk sifat basar ialah mubsarat, benda yang dapat dilihat. Jadi mubsarat di sini Allah Ta'ala melihat mubsarat boleh ihtimal dua. Ihtimal nisbah makhluk, ihtimal nisbah Allah. Ihtimal nisbah makhluk makna Allah Ta'ala hanya melihat warna dan jisim saja. Sebab mubsarat nisbah makhluk itu ialah dapat lihat warna je lah. Tapi mubsarat tu pula boleh ihtimal nisbah pada Allah yang qadim, iaitu mubsarat nisbah pada Allah melihat segala mawjudat. Sebab itu ibarat Imam ibarat daripada Taftazani itu memberi muhtamal kebarangkalian pada perkataannya mubsarat, tapi tidak ada ihtimal pada masmu'at. Masmu'at memang kena kepada yang didengari, itu suara lah. Sebab goliknya kita dengar suara sahaja, tidak dengar benda lain. Tidak dengar benda lain, masmu'at. Adapun mubsarat boleh ihtimal perkataan Imam Taftazani itu sama ada mubsarat indal hawadith atau indal qadim. Itu kalau indal hawadith, mubsaratnya ialah hanya melihat jisim yang berwarna. Mana Allah Ta'ala hanya melihat jisim yang berwarna, tak melihat dan benda lain, tak melihat busuk, tak melihat manis. Itu dirad ulama. Adapun muhtamal yang kata mubsarat itu ay mubsarat indallah indal qadim, iaitu melihat benda mawjudat. Itu sah. Itu sepakat dengan jumhur dan pandangan mu'tamad. Kata syarih rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? قال الشارح السمع صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تنكشف بها أي بالصفة الموجودات. Dia kata apa? Tankashifu bihal mawjudatu, nyata dengan dia, dengan sifat itu oleh segala perkara yang ada. Inkashafa yang kashifu inkishafan. Arti kata musannif kasyarih itu bermula sama itu, iaitu sama satu sifat. Mendengar bukan satu, mendengar banyak. Yang wujudi, sifat mendengar itu bukan wujudi, dia itu qadim. Sifat mendengar itu bukan wujudi, bahkan amru itibari. Lagi pula yang qadim, mendengar Allah bukan qadim, mendengar Allah memang sejak qadim. Memang mendengar Allah sejak azali, itu mendengar Tuhan, zat dia dan sifat ma'ani. Tapi boleh habis apabila kait dengan mendengar pada benda hadis. Dia tidak qadim dah. Allah Ta'ala dengar pukul 2 tadi, sekarang pukul 7, Allah Ta'ala tak dengar dah pukul 2 tadi, jadi apa? Tak dengar. Kalau Allah Ta'ala mendengar dia qadim, maknanya sekarang ni kalau mendengar dia qadim, maknanya pukul 7 Allah dengar sekarang, pukul 2 pun Allah masih dengar apa yang berlaku tadi. Dan sampai bila-bila Allah Ta'ala dengar pukul 2 tu berlaku apa, pukul 3 tu selama-lamanya Allah dengar berlaku apa. Itu tidak begitu. Sebab itu dia habis. Mendengar itu habis, dengar pukul 3 habis, masuk pula dengar pukul 4. Tapi pendengaran dia tetap pukul 1 ke pukul 2 sampai bila-bila tetap ada dan sabit di zat Tuhan. Yang berdiri ia sifat dengan zatnya zat Allah, yakni yang ada sifat hayat itu, sifat sama basar itu pada zat Allah. Allah Ta'ala Allah an dhalika, Ta'ala ay tarafa'a,
dalam hasyiah tarmasian. Ta'ala ay tarafa'a, iaitu tertinggi ia. Yang menerangkan dengan dia, dengan sifat itu, dia terjemah inkisyah dengan terang. Jadi ada 3 terjemahan lah. Pertamanya terbuka, yang kedua terang, yang ketiga nyata. Terang ni lebih pada nyata lah. Tak nampak lebih pada terbuka tu. Terang nyata. Terang nyata. Dengan dia, dengan sifat sama basar itu, segala mawujud. Sifat sama lah di sini. Segala mawujud, ini segala perkara yang ada. Allah mendengar masin, Allah mendengar pahit, Allah mendengar sejuk, Allah mendengar panas, Allah mendengar kasar, Allah mendengar lembut, Allah mendengar suara, Allah mendengar segala perkara yang ada. Sama ada suara ataupun tidak suara. Sama ada qadim ataupun baharu. Dengan makna nyata di sifat pendengaran Allah, apa itu benda yang ada. Hakikat, wallahu a'lam. Allah mendengar sehingga tahap ulama sebut Allah mendengar sifat pendengarnya dengan sifat pendengarnya. Sebab timbul muskil benda yang ada ni antaranya sifat Tuhan ma'ani yang baharu, yang qadim. Masuk sekali ke sifat sama. Allah dengar ke sifat sama? Dengar sifat sama. Allah lihat sifat basarnya. Melihat dan mendengar sifat basar dan sama itu dengan makna nyata di sifat penglihatan dan pendengaran Allah. Sekian. Kemudian kata syarih rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wujudi yang qadi yang berdiri ia sifat tadi dengan zat Allah Ta'ala, menerangkan dengan dia dengan sifat ini segala mawujud. Dan demikian jua demikian jua sifat sama dikatakan ini takrif pada basar, pada sifat basar sama saja. Diberikan takrif ataupun perbahasan, pemahaman berkaitan dengan sifat sama tadi yang berkaitan dengan ta'aluk mewujudat ni, basar pun kena juga. Dan bagi basar, bagi sama dan basar itu 3 ta'aluk, 3 fungsi dan kerja. Pertamanya saluhi qadim, iaitu saluhi qadim. Patut keduanya sama dan basar, patut boleh padan bagi ta'aluk dengan yang mawjud, dengan perkara yang ada, yang harus dahulu daripada adanya. Yang harus, yakni suatu mawjud tu sifat bagi mawjud. Mawjud, ya benda yang ada, yang harus, yakni yang harus pada akal, dahulu, yakni sebelum daripada adanya, ada yang mawjud yang harus. Jaga dhamir tu. Maknanya Allah ada kemampuan untuk mendengar benda baharu. Tu mudah cerita. Benda baharu belum ada kerana ini masih waktu azali. Allah dah ada kemampuan dah sejak azali untuk mendengar benda baharu. Untuk melihat benda baharu. Yang kedua, tanjizi hadis, dan iaitu tanjizi hadis, ta'aluk keduanya sama dan basar dengan yang mawjud, yang disebut itu. Apa yang disebut itu? Iaitu yang harus lihat, dengar, kemudian daripada adanya suatu mawjud yang disebut tadi. Bila dah ada makhluk sungguh, Allah pun dengar. Bila dah ada makhluk sungguh, Allah pun lihat. Tu. Lepas tu lihat Allah dan dengar Allah habis, lepas dah berlalu. Lepas tu masuk mendengar dan melihat yang baru. Lepas tu habis. Masuk baru, habis. Masuk baru, habis. Masuk baru. Tu bukan sifat tu zat boleh habis, boleh hilang itu. Tu. Yang ketiganya tanjizi qadim, dan iaitu tanjizi qadim, ta'aluk keduanya sama dan basar pada azali dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan segala sifatnya sifat Allah, yakni sifat Allah yang bangsa ma'ani. Sebab Allah Taala mendengar dan melihat benda sifat yang ada sahaja. Antara sifat yang ada sifat ma'ani sahaja. Allah mendengar dan melihat sejak azali apa itu sifat Tuhan dan zat dia. Maka menerangkan baginya bagi Allah Ta'ala nya tu aid dhamir panah Allah tu dah.
Menerangkan dengan mana nyata bagi Allah dengan samanya dengan sifat pendengarannya Allah dan basarnya dengan sifat pelihatnya Allah. Nyata apa akan zat Allah dan sifatnya sifat Allah, hingga mendengar ia Allah akan zat dan sifatnya, dan melihat ia Allah akan zat dan sifatnya. Yakni kata lihat ni nyata di sifat pendengaran dan penglihatan Allah, zat Allah lagu mana, sifat-sifat Allah lagu mana yang kita tak tahu hakikatnya. Itu. Tanbihun ay hadza tanbihun liman ghafala. Bermula ini satu peringatan bagi orang yang lalai. Bermula inkishaf dengan sifat sama lain daripada inkishaf dengan sifat basar, dan inkishaf dengan keduanya sama dan basar itu lain daripada inkishaf dengan sifat ilmu. Dan bagi tiap-tiap itu, yakni bagi tiap-tiap daripada inkishaf sama basar ilmu, bagi tiap-tiap itu hakikat yang tertentu tiada diketahui akan dia akan hakikat itu, diserahkan pekerjaan, yakni perkara hakikat tiga-tiga punya inkishaf tu kepada Allah Ta'ala jua. Noktah. Sekarang nak sebut bahawasanya inkishaf ni takluk sama. Jarang sifat-sifat Tuhan ni nak bertakluk dengan takluk yang sama. Takluk pun, nama takluk pun sama, tak ada. Nama takluk sama jarang. Tu pun yang kita yang iradah tu pun khilaf ulama, dia panggil taksir macam kudrat ke atau takhsis. Tapi inkishaf dia apa, tapi sama basar ilmu ni dia sifatul idrak. Sifat idrak ni sebab kita kata tangkap masuk dalam. Ilmu ni passion daripada luar masuk ke dalam. Mendengar sesuatu dengan pendengaran ni passion daripada luar masuk ke dalam. Mata melihat sesuatu ini passion daripada luar ke dalam. Itu idrak. Sifat idrak ni ketiga-tiga ni dipanggil sebagai inkishaf. Inkishaf maknanya nyata. Jadi inkishaf dia walaupun nama inkishaf tapi berbeza-beza. Kalau tak ada beza, buat apa sebut tiga-tiga ni? Sebut satu sudahlah. Itu faedah kata berbeza tu. Cuma hakikat berbeza itu kita tak suruh difikir kerana kita tidak mengetahui hakikat sifat had. Hanya mengetahui kata walaupun inkishaf ketiga-tiga ni, tapi inkishaf mereka dari sudut tiga-tiga sifat ni tidak sama. Noktah. Dan tiada pekerjaan itu atas barang yang diketahui akan dia, daripada bahawa sifat basar itu memberi faedah ia dengan pandangan terlebih nyata. Okey. Dan tiada pekerjaan itu dan tiada pekerjaan itu atas barang yang diketahui akan dia akan pekerjaan itu, daripada bahawa sifat basar itu memberi faedah ia sifat basar dengan pandangan terlebih nyata daripada sifat ilmu. Dan tiada pekerjaan itu, pekerjaan mana? Pekerjaan kata pekerjaan itu, yakni pekerjaan inkishaf tu, iaitu perkara lah pekerjaan ni, perkara yang membabitkan inkishaf tiga-tiga sifat tu. Dan tiada pekerjaan itu atas barang yang diketahui akan dia akan pekerjaan itu, daripada bahawa sifat basar itu memberi faedah ia sifat basar dengan pandangan terlebih nyata daripada sifat ilmu. Bukan nak kata gitu, tak boleh kata gitu, tetapi bermula segala sifat Allah Ta'ala itu tammah, kamilah, sempurna dan sempurnalah. Tammah, sempurna dan sempurna. Sekaliannya itu mustahil. Sekaliannya mustahil atasnya. Sekalian pekerjaan yang kita boleh tahu bahawasanya ada sifat basar lebih nyata daripada ilmu, lebih nyata daripada sifat lain, itu mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala. Tersembunyi. Tu kata tu. Sekaliannya itu mustahil atasnya, atas Allah, tersembunyi dan lebih dan kurang setengah, yakni sebahagian sifat daripada setengahnya, yakni sebahagian sifat yang lain. Tak boleh kita kata ilmu lebih nyata daripada basar, kerana ilmu ni jenisnya, dia ni jenis mengetahui belaka. Basar ni hanya mengetahui benda mawujud je. Ilmu ni benda mawujud ke tak mawujud ke, dia lebih luas pengetahuan dia. Contohlah. Ataupun kita kata penglihatan Allah lebih jelas, lebih nyata daripada ilmu, kerana penglihatan ini membabitkan pemandangan. Pula dah.
Tidak perlu kita fikirkan benda tersebut. Dan tidak ada yang lebih kurang pada zat sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala semua lengkap dan sempurna belaka. Bahkan kalau ada isi tafdhil sekalipun, contohnya al-wahdaniyatu asyrafus sifat. Bukan dengan makna hak lain tu rendah, tidak mulia dah. Mulia belaka. Cuma dari sudut perbahasan ilmu tu yang lebih diutamakan untuk dibahas sehingga dinamakan ilmu tauhid ialah wahdaniyah. Bukan hak lain, bukan nak kata asyrafus sifat tu wahdaniyah dengan makna sifat lain itu syaraf biasa je, bukan. Tu. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wal kalamu alladhi laysa biharfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi al-ilmu minal muta'allaqati. Arti kata musannif. Dan yang ke-13, kalam, yakni berkata-kata. Berkata-kata Allah tiada, yakni amrun i'tibari. Berkata-kata Allah banyak, bukan satu. Berkata-kata Allah tiada di zat, bahkan ia amrun i'tibari sahaja. Berkata-kata Allah tidak, berkata-kata Allah, itulah. Jadi kita kata sifat kalam itu perkata, dengan sifat perkata samaratus sifahnya boleh kata apa? Berkata-kata perkara yang membabitkan benda wajib, benda mustahil, benda harus. Yang tiada berharah dan bersuara, dan tiada bersuara, tiada berharah dan tiada bersuara. Begitu juga kalam nafsi kita tidak berharah dan tak bersuara. Yang ta'aluk ia kalam dengan barang yang ta'aluk dengan dia dengan barang oleh ilmu, dengan makna sama muta'allaq. Betul dikata daripada segala tempat yang dita'aluknya ilmu. Sama saja ilmu berta'aluk dengan mustahil, wajib dan harus. Begitu juga sifat kalam. Cuma nama ta'aluk berbeza. Ilmu itu inkisah, kalam itu dilalah, mari faham. Qala syarihu al-kalamu sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidhatihi ta'ala dallatun ala jami'i ma'lumatihi allati la nihayata laha munazzahatun 'anil harfiyyati was-sawtiyyati wat-taqaddumi wat-ta'akhuri wal-lahni wal-i'rabi was-sihhah. Ni ada sihhah weh. Yang dalam sahih Aqidatul Najin. Tengok dalam Bajuri tak ada, Syarqawi tak ada. Ni dalam ni ada. Wasihah wal i'lali wa ghairi dhalika. Artinya, arti kata syarih bermula kalam iaitu kalam tu satu sifat. Dia satu sifat. Berkata-kata Allah bukan satu sifat, bahkan banyak dari pula dia sifatul fi'li. Berkata-kata tu kalam masdari, dia sedang berkata-kata. Terhingga baginya mana tu? Yang wujudi berkata-kata, bukan wujudi, dia amrun i'tibari. Perkata itulah yang wujudi, hak bangsa ada. Yang qadim lagi azali lah. Yang berdiri ia, yakni yang ada ia sifat kalam dengan zat Allah Ta'ala, yakni pada zat Allah Ta'ala. Jadi bukan dengan makna berkata-kata itu ada di zat, berkata-kata tiada di zat. Yang menunjuk ia sifat tadi atas sekalian maklumnya lah. Maklum ni perkara yang diketahui itulah. Iaitu apa? Iaitu wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Itu yang maklum. Yang tiada terhingga baginya, bagi maklum tadi. Jadi dia tahu perkara maklum. Perkara maklum tidak terhingga. Perkara maklum tidak terhingga. Jadi perkara maklum tidak terhingga sebab dia berkait dengan sifat ilmu. Ta'aluk dia tu, ta'aluk benda wajib, mustahil, harus. Kan sama ta'aluk dia. Jadi dia pun maklum lah. Bukan nak kata sini ada sifat ilmu, kan. Yang tidak ada terhingga. Jadi benda maklum tidak ada terhingga. Benda maklum tidak ada terhingga.
Jadi apa yang Allah Ta'ala nak cakap, dia panggil tu kalam nafsaniyah tu, iaitu yang ada di Tuhan tu, siap dah segala perkataan ataupun apa yang nak dicakap tu, itu pun tidak ada hingga. Nak hinggakan tak boleh, sebab benda maklum tidak ada terhingga, tidak ada hingga. Benda yang Allah Ta'ala boleh nak kata berkaitan dengan perkara maklum tadi pun tak ada terhingga. Jadi benda berlambak. Ada berlambak. Kalau nak didakwatkan, menulis kalam Allah yang ada pada kalam nafsaniyah tu tak habis. Banyak sangat. Kerana Allah Ta'ala ta'aluk kalam dengan sama macam ilmu. Dari sudut wajibat, jaizat, mustahilat. Jadi benda jaizat, wajibat dengan mustahilat tak ada hingga. Banyak sangat. Maka begitu jugalah Allah Ta'ala ada siap dah benda yang nak dikata tu tak terhingga juga. Banyak. Sangat-sangat banyak. Cuma tunggu ucap ya satu. Tu. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, yang menunjuk ia atas sekalian maklumnya yang tiada terhingga baginya, lagi yang maha suci ia sifat kalam daripada berharaf dan suara, dan terdahulu dan terkemudian, taqaddum ta'akhur, bahkan dia qidam baqa, dan salah dan berubah, dan salah dan berubah tu i'rab lah, dan sihah sahih, dan i'lal lawan bagi sahih, maknanya kita tak hukum lah perkataan apa yang kalam Allah ni sahih, ada ilat tak ada, sebab dia tidak berhuruf tidak bersuara, nak hukum macam mana? Dan yang lain daripada yang demikian tersebut, yakni daripada segala sifat-sifat kalam yang baru. Dan iaitu kalam tu, itu sifat yang satu jua. Dia sifat yang satu. Jelas musannif sebut sifat yang satu jua, tak banyak. Yang banyak apa? Yang banyaknya muta'allaq dia. Apa yang Allah Ta'ala nak cakap tu berlambak. Apa yang ada dekat Tuhan dah siap dah, apa yang nak cakap tu berlambak tak terhingga. Sifat kalam tu satu ya. Tetapi sya'an berbagai-bagai ia kalam dengan iktibar dilalah kalam itu kepada amar, kepada suruhan, dan nahi, tegahan, dan wa'ad, janji baik, dan wa'id, janji buruk, dan lain daripada yang demikian itu. Lain. Apa-apalah. Waktu tu banyak berlambak. Yang satunya ialah sifat kalam, berkata-kata Allah bukan satu. Dan bagi kalam itu tiga ta'alluq. Pertamanya saluhi qadim, iaitu menunjuknya kalam itu atas amar dan nahi dahulu, yakni sebelum daripada ada segala mukallaf, yakni atas mazhab Asy'ariyah lah. Maturidiyah dia masuk tanzih qadim ya. Yang kedua tanjizi qadim. Tanjizi hadis dulu dia. Tanjizi hadis, iaitu menunjuknya kalam atas barang yang tersebut itu. Barang yang tersebut mana? Iaitu amar dan nahi dan sebagainya. Kemudian yakni selepas daripada ada mereka itu segala mukallaf. Dia nak bagi guru dengan saluhi lah. Tu atas mazhab Asy'ariyah. Yang ketiga tanjizi qadim, dan iaitu tanjizi qadim menunjuknya kalam atas segala yang mustahil dan yang harus, dan yang lagi akan diadakan daripadanya, daripada benda harus tadi, dan barang yang tiada diadakan dia kan yang harus tadi. Bahkan menunjuk juga atas segala yang wajib lah. Perkara yang wajib pun sama juga. Dengan mana siap dah di Tuhan sejak azali, siap secara lulus, secara terperinci seko-seko, benda wajib, benda harus, benda yang mustahil. Benda harus tu hak mana yang tak ada langsung, yang mana yang ada takluk, siap dah. Siap dah apa benda yang nak bercakap berkaitan dengan perkara tadi. Habis. Dan dengan ditilik kepada ini ta'aluk yang ketiga, berkata musannif, wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'allaqat. Sebab sama je, wajib mustahil harus berkait dengan ilmu, wajib mustahil harus berkait dengan kalam. Artinya, dan ta'aluk sifat kalam itu dengan barang yang ta'aluk dengan dia, dengan sifat oleh ilmu, dengan dia dengan barang oleh ilmu, daripada segala tempat yang dita'aluknya ilmu. Sebab itu musannif kata gitu.
Sebab dia sama saja dengan kalam dari sudut bertakluk dengan perkara wajib, mustahil, harus. I'lam, ketahui olehmu bahawasanya sya'an kalam seperti barang yang diitlakkan dia akan kalam atas sifat yang terdahulu itu, begitu pula diitlakkan dia akan kalam atas segala lafaz yang kita baca akan dia akan lafaz tu, iaitu kalam lafzi berbentuk Quran, Taurat, Injil. Dia pun sebut sebagai kalam juga. Macam kita sebutlah. Dan yang kita berbuat ibadat dengan bacaannya, bacaan lafaz itu, yakni Quran. Dan segala lafaz itu menunjuk ia lafaz itu atas barang yang menunjuk atasnya, atas barang oleh sifat yang qadim itu. Apa dia tu? Yang segala lafaz itu, iaitu lafaz Quran itu, menunjuk ia lafaz Quran itu atas barang yang menunjuk atasnya, yang barang oleh sifat yang qadim. Barang yang menunjuk atas barang yang menunjuk yang menunjuk atasnya, atas barang oleh sifat yang qadim itu. Ini dilalah sifat. Yang paling madlul dilalah dah. Madlul sifat kalam. Quran itu merujuk kepada madlul sifat kalam. Ini dia tak tafsir lagi lah. Orang Aqidatul Najih dia tafsir. Nak dalalah apa? Dalalah iltizamiyah ke dalalah mutabaqiyah? Kalau di dalalah iltizamiyah, maknanya lafaz Quran itu merujuk kepada sabitnya sifat kalam nafsi Allah. Sifat kalam nafsi. Ini tak soleh lagi lah. Ini tak soleh dalalah apa dia tu. Lepas tu kalau dia itu kalau kita iktibarkan madlul Quran, madlul lafaz Quran, apa yang dapat difahami pada Quran sama sebiji dengan madlul kalam, iaitu atas dasar dalalah mutabaqiyah. Kita dah hurai panjang lah. Dilalah mutabaqiyah, sebiji, seketui. Jadi kalau orang yang tak mau kata kalam nafsi, kalam nafsani, macam mana nak hurai sini? Dalalah mutabaqiyah, dalalah iltizamiyah, hingga mana sifat lafaz Quran itu merujuk kepada ada sabit sifat kalam nafsi. Kerana dia bagi contoh pada kita ni kalau seseorang cakap, faham kata dia ada sifat kalam lah. Itu iltizam, lazim daripada orang boleh cakap ada sifat kalam. Ada kalam nafsi, nafsul kalam min nafsi. Tapi bila madlul Quran, rujuk kepada madlul kalam mutabaqiyah. Madlul kalam tu apa? Macam mana kita nak faham madlul kalam kalau kita tak sabit kalam nafsani tu? Madlul kalam ni apa yang dapat difahami daripada kalam yang qadim tu. Apa yang dia nak kata mafhum tu sama macam mafhum dalam Quran. Mafhum dalam Quran, wujubu qiyamis salah. Wajib mayang. Itu dah siap dah sejak azali. Perkataan ataupun apa yang nak dilafaz yang menunjukkan wajib semayang. Tahu dah. Dah tahu dan dah siap dah sejak azali apa yang nak dikata begitu. Hurmatu qurbani zina, haram dekati zina. Madlul kalam la taqrabu zina, madlul dia hurmatu qurbani zina, haram mendekati zina. Madlul itu pun siap dah sejak azali. Sama sebiji. Sejak azali siap dah pengharaman terhadap zina. Cuma tak lafaz lagi. Lafaz, jadilah ma hasala bil masdar, perkataan Quran. Bila Allah berkata-kata, masdari, keluar ma hasala bil masdar, iaitu ada yang sabit Quran itu, iaitu la taqrabuz zina. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, thumma sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan, masuk pula sifat ma'nawiyah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. InsyaAllah ta'ala sambung si kita Aqidatun Najin pula esok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.